Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Apa khabar Puan? Baik. Okay, sebelum tu saya nak permisikan borang dulu. Okey. Okay, terima kasih Puan. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih sebab mendidik unit khidmat nasihat kami. Okay, terlebih dulu saya ingin kenalkan nama saya. Okay, nama saya Dr. Aliza. Saya akan menjadi kaunselor Puan Dah untuk masalah yang Puan hadapi. Okay. Puan Nur Syakira binti Uthman. Ya, saya. 23 tahun ya. Okay, sudah berkahwin 1 tahun lebih. Ya, betul. Kahwin umur yang muda. Ya. Jadi boleh saya tahu apa masalah Puan? Okey, sebenarnya dalam saya ambil khidmat nasihat ni untuk diri saya atas sebab masalah saya yang macam stres, masalah sebab saya dah berkahwin dalam usia yang muda. Lepas tu sebelum ni saya bekerja dan belajar sambung degree lah. Dan kebetulan bila saya berkahwin, suami saya tak kasih saya, tak benarkan saya untuk Belajar lah. ya, belajar, kerja semua. So dekat situ saya menghadapi tekanan yang orang kata macam susah lah nak gerak sana, nak buat apa semua tak boleh. Sebab saya tak biasa dengan situasi, orang kata situasi yang dalam, saya dah biasa dah bekerja, lepas tu tiba-tiba duduk rumah. So bila saya fikir balik, sampai saya kena jumpa doktor, ada masalah-masalah kesihatan saya semua, doktor mengatakan saya ada tekanan sikit. So doktor maklum untuk saya ke kaunseling ni, buat rawatan untuk nasihat saya lah. Oh, okey. Sebelum Puan berkahwin dengan suami Puan, Puan sudah bekerja Ya. dan dah sambung belajar ataupun belum? Masa tu dah sama belajar. Lepas tu bila saya kahwin, lepas tu suami saya tak izinkan saya untuk bekerja dan belajar. Sebelum Puan kahwin dengan suami dah tahu dah Puan ni Ya. melanjutkan pelajaran. Ya, saya Tapi masih selepas belajar. berkahwin, suami Puan tak izinkan untuk sambung belajar Ya, macam tu. betul. Jadi Puan stres sebab Puan tak boleh sambung belajar. Ya, betul. Mempunyai tekanan lah. Tu saya minta, bila saya jumpa doktor, kadang saya agak kebingungan. Doktor maklum saya agak kebingungan sebab mungkin tekanan yang saya hadapi ni lah masalah yang ni lah. Sebab saya tak biasa duduk rumah kan. Oh, jadi Puan tersepit lah Ya. antara suami dengan kerjaya Ya. untuk mengejar impian Ya. Puan Ya. macam tu. Jadi Puan pernah slow talk dengan suami, duduk berbincang masalah Puan ni? Sebelum ni saya pernah berbincang dengan suami, tapi suami maklum supaya saya teruskan saya punya kerjaya dalam bisnes, yang berkongsi dengan dia lah untuk lanjutkan bisnes. Tapi bila berpihak pada diri dan keluarga saya nak teruskan pelajaran saya lah dalam degree saya. So bila kat sini, bila kami berbincang, kami pula yang tak ada persefahaman. Oh, jadi suami suruh Puan untuk berhenti belajar untuk teruskan bisnes yang dilakukan oleh Puan dengan suami macam tu. Okay, pernah tak Puan berbincang bersama keluarga dengan suami macam tu? Kalau diikutkan, saya pernah berbincang juga dengan keluarga, tapi keluarga untuk keluarga maklum pada saya untuk ambil tindakan lah, supaya suami tu lebih memahami kepada pihak saya lah. Jadi ada selepas berbincang dengan suami, berbincang dengan keluarga suami, dengan keluarga Puan, ada tak perubahan? Perubahan tu ada sampai dia suruh saya kata, tak apalah kalau macam tu awak boleh daftar je belajar balik. Tapi bila saya dah belajar balik, saya tiada sokongan berpihak pada dia. So kat sini saya mungkin datang memilih khidmat nasihat ni untuk ada penjelasan bagi saya ke macam mana saya nak susun saya punya kerjaya dalam kerjaya kerja, pelajaran dan ekonomi rumah tangga saya lah. Sebab dengan usia muda ni, saya agak
orang kata kurang berkeyakinan lah. Sebab saya dengan suami jarak agak jauh. Okay. Boleh saya tahu berapa umur suami puan? Umur suami saya 34. 34 tahun. Okay. Sekarang ni situasi puan adalah sekarang puan menjadi suami isteri, belajar dan juga uruskan perniagaan macam tu. Jadi puan stres sebab tak ada sokongan daripada suami untuk sambung belajar, kerja, lepas tu tekanan tak tahu nak uruskan rumah tangga. Okay, sebelum tu puan, saya nak tanya lah, puan ada anak ke? Sebelum ni saya ada mengalami keguguran yang pertama. Lepas tu alhamdulillah masa kini saya tengah mengandung anak yang kedua lah, dalam usia kandungan baru 2 bulan. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah. Terima kasih. Tapi sebelum masa keguguran tu, reaksi suami pun macam mana? Masa tu kami ada dua-dua tiada persefahaman jugalah sebab apabila kita berumah tangga kan mungkin anak tu lagi menceriakan kebahagiaan kami, tapi disebabkan benda ni so saya lagi stres lah. Mungkin lepas ada anak tu mungkin sebab dia tak kasi saya bekerja, so mungkin dia kat situ boleh jaga anak kat rumah. So bila saya sekarang dengan hari tu single apa semua, so saya duduk rumah agak tekanan. So kat situ kami juga dah berusaha, tapi alhamdulillah baru masa kini ada rezeki. Okay, puan bagi tahu yang puan tekanan semasa keguguran. Ya, betul. Okay, apa sebab puan rasa tertekan? Sebab ialah masalah yang pertama sebelum ni saya tak dapat kerja. Dengan biasanya saya dah biasa kerja kan. So first saya tak dapat kerja lah, tekanan dia. Dan yang kedua disebabkan saya terpaksa berhenti belajar dalam masa yang pertama. Dan bila saya kahwin, saya maklum pada suami untuk saya teruskan belajar, tapi suami pula tak kasih saya belajar. Dan yang ketiga, lepas saya dalam 2 bulan saya berkahwin, rezeki saya dapat anak, tapi dekat situ saya pula keguguran. So dekat sini saya dengan suami tiada persefahaman. Lepas tu saya pula mengalami gangguan tekanan lah, sebab suami saya jarang balik. Dia ada kerja dekat luar kawasan, Selalu outstation ya, lah. selalu outstation. So saya jadi macam agak kebingungan lah. So kalau bila saya nak minta kerja, dia tak kasi saya kerja. Dalam waktu kerja tu mungkin saya ada kerja yang tidak menyebabkan saya ada gangguan tekanan lah kan dekat rumah. So dekat situ bila kami berbincang, tiada juga persefahaman. Jadi masa puan keguguran tu puan stres sebab tak dapat kerja macam tu. Jadi puan ni seorang yang sosialis, suka keluar daripada rumah. Jadi bila puan duduk di rumah, suami tak ada, outstation selalu, jadi benda tu menjadi satu masalah pada puan. Ya, betul. Begitu. Okay, jadi saya nak tanya pasal ekonomi puan lah kan dengan suami. Macam mana tu ekonomi, dari segi ekonomi sama ada kukuh ke tak kukuh ke, ataupun ini satu punca suami tak bagi kerja atau suami tak bagi belajar ke, macam mana tu kan? Okey, dalam bab ekonomi, sebelum berumah tangga dan selepas berumah tangga, sebelum adanya kita punya situasi COVID-19 ni di Malaysia, so alhamdulillah jugalah masih okey. Cuma sekarang ni agak kami ada masalah juga atas ekonomi. So kat situ bila berbincang, saya sebagai seorang isteri, yelah kita nak tolong suami kan, nak tolong suami. So saya minta izin kerja lah. Bila tak minta izin kerja, dia pula tak benarkan. So mungkin kat situ saya pun tekanan juga, sebab hari tu bila dah ada izinkan belajar, masalah saya pula untuk pembayaran bayaran untuk belajar lah kan. So kat situ ekonomi kami pula tersekat. Dan disebabkan sini kami dua-dua mengalami tekanan yang menyebabkan tak ada persefahaman. Dekat situ saya pun fikir balik, mungkin inilah jalan saya untuk cari khidmat nasihat daripada puan lah. Jadi isu sekarang adalah puan tak ada apa nak Ada bayar tuju. yuran tu,
tak dapat dah sebab PKP ni jadi ekonomi down. Jadi itu pun salah satu punca puan dengan suami bergaduh. Betul. Sebab saya kalau boleh saya nak dia kasih ataupun benarkanlah saya bekerja kan untuk bantu dia dalam ekonomi yang gawat macam ni. So dekat situ mungkin lebih dapat bantu dalam situasi tu. So kat sini pun saya nak tanya, kalau macam saya perlu ke saya berbincang balik ke macam mana ke, ataupun saya bawa suami sekali ke untuk datang ke sini bersama? Sebelum puan berkahwin dengan suami dah tahu yang puan sambung belajar. Jadi puan pernah berbincang tak dengan dia? Pernah tak suami puan bagi tahu yang selepas berkahwin dengan dia puan kena berhenti belajar, ataupun selepas kahwin baru suami puan bagi tahu yang puan kena berhenti kerja? Tiada. Sebelum tu tak ada masalah apa-apa lah. Cuma lepas kahwin duduk rumah macam kerja apa semua, tiba-tiba dia suruh saya berhenti pula. Sebab dia kata mungkin masa saya dengan dia tak ada. Sebab suami saya bekerja kat luar, so masa dia dengan saya tak sama. So kat situ menyebabkan saya dengan dia tak ada persefahaman lah. Dulu perselisihan faham tak boleh sambung belajar sebab masa. Sekarang masa tambah dengan ekonomi puan macam tu. Pernah tak puan berbincang dengan suami, bagi tahu apa impian puan untuk sambung belajar, apa yang puan rasa, apa yang slow talk, macam bagi dia faham apa keinginan puan? Sebelum tu sebelum saya kahwin, dia tahu saya punya kerjaya saya dalam bidang pekerjaan. So bila saya belajar, saya maklum pada dia, saya mungkin dalam kerjaya sebab saya dah lama bekerja. So mungkin yalah, bila kita dah bekerja kita nak naik pangkat apa semua kan. So satu lagi, bila saya untuk sambung belajar, saya sebagai seorang anak sulung untuk memberi inspirasi, memberi contoh lah untuk adik saya kan. Dekat situ saya dah maklum dekat dia, tapi dia jadi macam orang kata tiada solution yang baik lah untuk saya. Macam tu lah. Apa yang saya boleh bagi pendapat, puan duduk berbincang dengan suami, bagi tahu apa yang puan rasa, apa yang puan inginkan dalam hidup puan. Bukan sahaja puan ingin jadi suami isteri yang solehah, isteri yang boleh menjaga suami dengan baik, tapi puan juga inginkan satu kejayaan, satu kepuasan untuk puan. Puan bagi tahu bahawasanya dengan belajar ni membuat puan rasa gembira, membuat puan lagi lebih yakin diri. Puan bagi tahu semua perasaan puan kepada suami. Lepas tu berbincang macam mana puan boleh bagikan masa antara menjadi suami dia, isteri dia, untuk belajar, untuk bekerja. Satu duduk berbincang dan cari solutionnya. Puan try untuk berbincang dengan dia. Nanti untuk sesi first ni yang seterusnya, puan datang dan bagi tahu ada perubahan ataupun tidak. So maksudnya di sini saya perlukan perbincangan yang step yang pertama ni puan berbincang dulu dengan isteri suami untuk cari solutionnya. So boleh saya tahu waktu bila kehadiran yang kedua tu? Itu bergantung kepada puan untuk tetapkan hari dan tarikhnya. Bergantung kepada puan. Nanti boleh bagi tahu saya punya asisten untuk tetapkan date lah dengan masa. Terima kasih puan untuk hari ini. Semoga ada perubahan lah untuk saya dengan suami. Doakan saya. Saya ucapkan good luck dan berbincang elok-elok dari hati ke hati. Itu lebih itu lebih orang cakap
Yalah, suami isteri biasalah perselisihan faham, bergaduh tu itu dah macam lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Tapi bila kita duduk berbincang elok-elok, gunakan tone suara yang lemah lembut, insya-Allah suami akan faham. InsyaAllah Puan. Okey Puan, terima kasih untuk hari Okey, ni. terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Baik. Hidup Terima kasih. sihat? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baby okey kandungan? Alhamdulillah okey. Nampak muka berseri-seri tu. Kita balik je. Alhamdulillah. Puan daripada mana? Saya daripada rumah. Daripada rumah terus datang sini lah. Ya, betul. Okey, macam mana perkembangan Puan selepas berbincang? Okey. Alhamdulillah, selepas saya berbincang minggu lepas, Alhamdulillah suami saya dengan saya pun ada perkembangan yang barulah. So dekat sini dibenarkan saya untuk bekerja. Tapi itulah kita dengan ekonomi yang sekarang ni pula kan. So susah sikit untuk saya cari kerja pula. Masalah itu pula, tapi alhamdulillah saya tengah usaha juga untuk bekerja sebab dia pun ada luahan dekat saya. Dia pun stres juga sebab dengan ekonomi dia yang jatuh sekarang ni kan. So dekat situ bila kita orang berbincang berdua, so mungkin kat situ macam Puan cakap, hati ke hati, so sama-sama meluahkan. So dekat situ alhamdulillah. So dalam bahagian saya punya pelajaran pula, alhamdulillah juga sekarang saya dah masuk sem yang kedua untuk teruskan pembelajaran lah. Jadi apa yang Puan rasa selepas berbincang dengan suami? Selepas berbincang, itulah mungkin silap saya dahulu, tiada kesefahaman yang baik. Mungkin saya sebagai seorang isteri sepatutnya dapatlah berbincang dengan cara yang baik kan dekat situ. Kat situ juga saya pun pujuk dia, dah pujuk apa semua. So okeylah, masing-masing pun dalam keadaan yang stabil. Saya pun rasa berpuas hatilah dengan tindakan yang terbaik untuk saya lah mungkin dekat sini. So dekat situ suami pun agak lebih bahagia mungkin. Kerja pun senang. Macam dulu kita orang bila tak ada persefahaman ni, yelah kita sebagai seorang isteri dengan suami, so bila nak keluar rumah tu pun agak memasang muka apa semua kan. So sekarang alhamdulillah semuanya okey. Alhamdulillah. Jadi sebelum ni Puan kalau ada masalah perselisihan faham, Puan macam mana Puan selesaikan? Sama ada Puan berbincang secara baik ataupun berwhatsapp ataupun call ataupun macam mana tu? Okey, disebabkan situasi saya dengan suami dalam usia yang orang kata jarak yang jauh. So suami pula sebenarnya ada pengalaman, ialah pernah berkahwin. So dekat situ kami hanya berbincang pada telefon saja, WhatsApp macam tu je lah. So dekat situ tak ada persefahaman yang baik lah kan. So bila balik rumah pun masing-masing tak ada mood lah untuk berbincang apa semua. Tapi ada juga kadang-kadang pada waktu yang cuti kami ada juga berbincang. Tapi itulah tak ada masalah conclusion. So alhamdulillah saya bersyukur juga. Pada sesi yang pertama tu saya datang untuk buat khidmat yang pertama, kaunseling yang pertama. So yang kedua ni saya nak maklum lah. Alhamdulillah untuk kaunseling saya sangat berpuas hati. Semua saya minta pendapat daripada Puan lah, macam apakah yang terbaik untuk saya dan suami dalam rumah tangga lah. Macam apa yang perlu saya buat, apa yang mungkin kebahagiaan tu lah akan datang untuk saya dan suami.
Jadi sebelum ni puan bila mempunyai perselisihan faham ataupun puan tidak puas hati dengan suami puan, puan hanya WhatsApp, call, tak pernah duduk satu meja berbincang daripada hati ke hati begitu. Ya, betul. Jadi selepas puan datang ke sini untuk mendapatkan unit khidmat kaunseling, jadi puan berbincang dengan suami dengan cara yang damai, aman, begitu dari hati ke hati, luahan macam tu. Jadi puan dapat pujuk suami puan, dapat selesaikan masalah. Jadi tekanan tu puan orang cakap tak adalah sebab sokongan daripada suami. Puan dapat suami izinkan untuk belajar, untuk orang cakap untuk pada masa yang sama puan dapat kerja. Okay, jadi puan luahkan apa yang puan mahukan dalam kehidupan puan, dalam kerjaya puan. Jadi bila puan duduk satu meja bercakap antara satu sama lain dengan hati ke hati, jadi puan dapat selesaikan masalah. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah. Okay, jadi saya rasa bila puan ada selisih faham, saya rasa ini solution yang sangat bagus untuk puan praktikkan. Sebab bila satu marah, dia pun marah, jadi benda tu tak akan ke mana. Tapi bila puan duduk berbincang elok-elok, insya-Allah benda tu akan settle. Okay, jadi apa yang boleh saya bagi pendapat lah untuk puan, untuk mengekalkan kebahagiaan rumah tangga tu, untuk orang cakap mengurangkan perselisihan faham tu. Jadi puan kena selalu pandai perhatikan masa antara menjadi seorang isteri, untuk menjadi seorang student, dan untuk menjadi seorang pekerja. Jadi puan perlu utamakan apa yang utama dalam kehidupan puan. Jadi puan adalah seorang isteri. Jadi keutamaan puan adalah kepada suami. Jadi apa-apa pun suami perlu diutamakan. Apa-apa keputusan yang puan ingin lakukan, puan mesti bertanya dahulu kepada suami. Jadi benda tu tak akan jadi perselisihan faham di kemudian hari. Jadi saya rasa berbincang dengan cara yang aman, dengan cara yang orang cakap daripada hati ke hati, itu adalah lebih berkesan lah untuk rumah tangga. Kat situ pun alhamdulillah dalam beberapa minggu ni saya pun nampak perkembangan yang baik lah untuk saya dengan suami. Saya dengan keluarga pun semua dah baik, masalah semua dah tak ada. Semua saya minta untuk doa lah daripada puan juga. Dekat situ saya bersyukur juga dengan adanya khidmat ni dapat membantulah dalam masalah saya. Saya doakan, saya sebenarnya mana yang passion yang datang pada saya semua berdoakan yang terbaik pada mereka, dan saya doakan supaya mereka tidak lagi datang ke sini. Tapi sekiranya puan ingin luahkan ada macam sesuatu yang ingin luahkan kepada seseorang, puan boleh datang ke sini, jumpa saya. InsyaAllah mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Okay, baik puan. Kalau macam tu, apa seterusnya tindakan ke, ada sesi yang seterusnya ke atau? Kalau puan inginkan lebih cakap berkesan kaunseling tu, puan boleh bawa suami puan untuk sama-sama untuk kita bagi pendapat untuk selesaikan masalah. Maksudnya mencari solution lagi terbaik. Betul. Bila berlakunya tak ada persefahaman lagi lah kan. InsyaAllah.
InsyaAllah saya pun nak ucapkan terima kasih atas memberi kaunseling yang terbaik untuk masalah saya, dan berdoakan agar semuanya dalam keadaan yang baik sentiasa lah. Okey puan, terima kasih banyak untuk saya.